Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Daripada kita hidup dijadikan hingga sekarang, nikmat Allah tidak pernah berhenti. Astagfirullahaladzim. Ipan, cuba jangan relax, tumpu. Apa saja yang Allah kurniakan kepada kita, kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Boleh Ipan nak bilang, ini hari aja berapa banyak nikmat Allah bagi? Tak mampu kan? Banyak tak? Jadi Allah bukan nak suruh kita balas, tetapi kita kena syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita perlu hayati bahawa hidup kita ini adalah mentajalikan apa saja yang Allah berikan kepada kita. Hidup adalah hak Allah, bukan hidup ni kepunyaan kita. Jadi kita harus berserah, selalu meminta kepada Allah supaya Allah sentiasa menguruskan kehidupan kita. Seperti mana yang Rasulullah SAW berdoa, kurang lebih maksudnya, ya Allah, jangan biarkan aku mengurus diriku sendiri, walau sekelip sekelip mata, walaupun sedegup jantung, bang, walaupun sedegup jantung. Rasulullah minta sentiasa diri Rasulullah tu diuruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sentiasa mohon diuruskan dirinya. Dengar tak, Pan? Jadi bagaimana cara kita nak olahkan supaya diri kita betul-betul merasakan begitu? Sentiasa hidup kita ni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita merasa, tanpa kita merasa ada kedirian kita. Kita tahu semuanya diri kita ni diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada tak rasa kedirian kita lagi? Kalau kita dah minta semuanya, Allah tu maha sempurna, Dia yang tahu atur diri kita, adakah kita rasa kita boleh mengatur diri kita? Kita kena yakin bahawasanya Allah lah yang maha sempurna mengatur diri kita. Jangan lagi kita merasa kita nak atur ni. Kita boleh begitu, tapi sebenarnya itu datang kehendak tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tak mampu nak, mata kita terkelip ni, nak buka pun kalau tak diizinkan Allah, kita tak mampu. Kita jangan sombong. Sebab semuanya kudrat dan iradat, semua ni di tangan Allah. Mana ada mampu kita, bang, Kita tak ada daya upaya. Tak ada daya upaya. Dengar, Pan? Faham tak? Jangan sombong. Jangan melawan Tuhan, mengatakan kita ni ada kuasa pula. Kuasa kita ni siapa yang bagi? Jadi kita tak ada daya upaya. Kita mohonlah kepada Allah betul-betul supaya diri kita ini sentiasa merasakan yang ada hanya Allah. Hilang kedirian kita, ya. Boleh, Boleh, InsyaAllah. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa dibagi oleh Allah hidayah dan juga petunjuk-petunjuk dalam kehidupan kita ni. Kita sangat memerlukan
hidayah dan petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan, setiap detik-detik kehidupan kita. Tidak tak mampu kita nak menghadapi. Jadi yang menghadapinya adalah petunjuk-petunjuk hidayah-hidayah Allah tadi yang kita ke depan. Nak pula kita ni di penghujung pengakhir zaman ni. Ya Allah. Seram kita, takut. Lagi ke depan ni lagi kita rasa tak mampulah kita nak menghadapi ke depan ni. Dengan apa situasi keadaan manusia yang semakin lama semakin berperangai lebih teruk daripada binatang gitu. Kita menghadapi banyak manusia yang makin lama makin, kalau binatang tu boleh kita harah-harahkan lagi, ni dia lebih teruk daripada binatang. Allah bagi tahu. Kita menghadapi manusia yang lebih banyak, tergolong daripada orang-orang atasan yang memimpin ni, jenis-jenis gitu kata Rasulullah di akhir zaman. Kita menghadapi ni perit. Kita nak pegang iman tu, nak pegang, ya Allah, kalau tak betul-betul iman kita macam para sahabat punya grade dah, kita tak mampulah. Sebab dah banyak tumbang dah, tumbang. Ulama-ulama pun banyak yang, ya Allah, mulanya berjuang, lama-lama lembik, jatuh, ikut petunjuk-petunjuk yang menyesatkan. Kemudian tu dengan yakin pula tu, kita kena ikut. Ya Allah, padahal yang dulunya kau kata kita kena nentang, kita kena jihad, dah sudah kau cakap kita kena sokong dia. Tu yang dia berkata tu bukan orang biasa, ulama yang Rasulullah maksudkan, ulama su. Takutnya kita tu bila dengar berita yang Rasulullah bagi tahu dulu tu 1400 tahun lebih dulu, bila dah di depan mata tu lagi kita percaya, tapi bila dah depan mata makin jelas lagi gitu, ya Allah, takut kita nak menghadapi kehidupan yang begitu dah. Memang patutlah Rasulullah kata waktu tu keluarlah, pindahlah, pergilah, carilah tempat asinglah daripada manusia ramai. Kalau tidak nanti dengan kita-kita tadi, kita tak mampu nak menentang dia orang. Bukan apa, sebab terlampau ramai mereka yang dah jadi lebih teruk daripada binatang tapi tak sedar. Kalau dia sedar, dia boleh pergi cari berobat nak repair dia. Ini masalah dia rasa macam dia tak ada rasa apa-apa je. Dia menyangka diri dia betul. Itu Rasulullah, apa Allah Ta'ala kata, manusia yang paling rugi. Padahal dia di sisi Allah tu tak betul, tak kena. Bukan jalan redha Allah. Tapi dia rasa macam Allah tu redha dengan dia rasa. Ya Allah, itu makna serugi-rugi manusia Allah Ta'ala kata. Itu kita menghadapinya. Sekarang ni bukan makna ini bukan hayalan tau. Ini, ya Allah, saya takut, saya betul cerita ni saya takut nak benda ni dah berlaku dah. Sejak dulu lagi dah berlaku dah. Bila dah sampai dah makin kemuncak ni lagi kita berdebar-debar lagi. Betul lagi kuat. Jadi manusia ni lagi kuat, jadi dia punya apa? Dia punya jadi-jadian tu, makhluk jadi-jadian tu dia makin kuat jadi-jadian tu tadi. Ya Allah. Dia makin membuas. Dah keluar dah sifat-sifat Dajjal, sifat-sifat apa? Ya'juj Ma'juj tu dah keluar daripada diri dia. Dia jadi buas. Tapi dia tak sedar. Dia rasa okey je, tak ada apa. Ya Allah. Kita ni yang dibagi penglihatan Allah nampak, ya Allah. Macam mana persiapan kita? Saya bukan nak menakut-nakutkan, tapi itulah. Mengapa kita lagi hayal lagi? Mengapa kita leka lagi? Bangkitlah. Sudahlah tu. Tak nampak lagi ke? Dah jelas Allah nyatakan. Kembalilah kepada Allah. Kembali dengan betul-betul. Jangan sampai menyesal. Cepat. Tak sanggup kita. Kita tak sanggup hadapi. Nanti kita tak mampu. Lepas itu cepatlah kembali kepada Allah. Supaya kita betul-betul wafat dalam keadaan kita benar-benar memegang iman. Betul-betul memegang pada akidah tauhid kita. Mati tetap mati. Tapi itu yang risaunya, kita tak dapat pegang iman. Kita tak dapat pegang akidah tauhid kita. Itu yang paling risau sekali. Itu tolonglah, maknanya keluarlah cepat. Kembali kepada Allah. Betul-betul pegang. Tak apa, biar itu lagi selamat. Biar kita mati, kita pasti mati.
Tapi mati kita nak macam mana? Mati kita dalam iman, dalam betul-betul memegang tauhid, akidah kita kepada Allah semua, tak lari. Ini dah apa kalau kita dah ikut Yahudi ni. Nabi dah bagi tahu dia dah bosan dengan agama dia, kata Rasulullah. Yahudi ni dia dah bosan dengan agama dia. Kemudian bila dah bosan, dia bengang dengan agama Islam ni. Rasulullah kata. Jadi dia hasad dia kepada pertama yang dia hasadkan tadi adalah dia nakkan kita ni biar pecah belah, ikut dia sikit demi sikit. Macam dia juga. Jadi rosak. Dia cari jalan. Dia bagi kita, dia hasad dia bila tengok kita bersalam. Bila salam-salaman ni, dia tak bagi. Dia berjaya lah, dia halang. Kemudian dia tak, dalam solat kita rapat-rapat sama, dia takut tu. Lagi amin, ramai-ramai kita amin. Lagi dia hasad dengki. Dia jadi puas hati dia. Dia cari jalan macam mana aku nak renggangkan, nak biar kena amin tu tak ada. Lepas tu dia tak boleh nak salam-salam. Lepas tu dia tak boleh nak senyum-senyum. Dia tutup. So, cari jalan juga macam-macam. Lepas tu macam-macam lagi dia nak biarkan kita ni jangan datang ziarah sana, jangan datang ziarah sini, jangan duduk ramai-ramai. Dia kan kita orang Islam kan suka berjemaah kan. Dia nak pecah-pecah. Dia berjaya juga. Tak nampak lagi ke? Nabi dah bagi tahu. Tak nampak lagi. Tak cukup tu dia masukkan lagi supaya dalam darah kita ni, supaya kita ni semula jadi, Allah dah bagi kekuatan dalam badan kita. Dia lemahkan supaya kita ni ada insulin, maknanya kita dah ada tenaga dalam yang baka daripada Adam yang Allah anugerahkan, supaya kita tak ada yang asliah tu. Jadi tak baka Adam, dia robah kita supaya tak jadi baka Adam. So, jadi baka ke arah binatang, ke arah dia masukkan jenis-jenis tu. Kita tak tahu agenda dia. Ini bukan saya cerita, ni Nabi Muhammad SAW sini cerita. Dia tak akan senang. Dia dah bosan dengan agama dia, Yahudi ni. Dan dia hasad, dengki dengan kita. Dia nak kan kita ni, dia tak puas hati. Dia nak juga sampai kita ni ikut macam dia. Punya hasad, dengki, dia jahat ni lah laknatullah Yahudi. Nabi sampai cakap, jangan berbincang pun, jangan mesyuarat langsung. Dia ajak mesyuarat ke, batalkan, tak payah. Jangan ada nak kita mesyuarat dengan Nabi pesan. Kita tak, kita mesyuarat. Kita dengar pula cakap dia. Ya Allah. Mula kau mesyuarat, Nabi kata jangan mesyuarat. Mesyuarat pun jangan. Kalau ada dalam mesyuarat tu ada orang Yahudi, jangan buat mesyuarat tu, tutup. Kita degil tak dengar. Kita bukan dia degil lagi, ikut pula rentak Yahudi. Dia ikut pula dia punya cara pula. Ya Allah, sikit demi sikit kita kata tak apalah, sikit darurat dah macam-macam kita alasan. Lama-lama kita dah masuk lubang biawak bersama dengan dia sekali terhumban, dia pun tinggalkan kita lah. Aku dah berlepas diri. Macam iblis tadi, aku takut pada Allah, kau ikut aku buat apa? Dah. Tadi dia janji yang kau macam-macam. Jangan. Kita ni dah, jangan sampai kita wafat dalam keadaan gitu. Hina dina kita. Hina dina maknanya kita tak merayu pun pada Allah, suruh hidupkan balik pun tak boleh. Mati hidup ni lah kita kena betul-betul dengan Allah. Bukan lama sangat. Pegang teguh lah. Biar kita mati dalam iman, dalam Islam, dalam mentauhidkan Allah. Apa ada maknanya kita bila mati dalam keadaan tak mengesahkan Allah, tak mentauhidkan kepada. Apa ada erti hala tuju hidup kita adalah mengesahkan dia, ilahun wahid. Tak ada maknanya. Itu yang paling utamanya hidup kita. Lupa ke kita? Lupa ke hala tujuan hidup kita untuk itu? Jangan ada rasa kedirian, jangan ada dia Allah aja, barulah kita hidup kita tadi ada hala tujuan. Kita tak peduli apa pun yang lain, kita tak percaya apa pun, kita hanya percaya yakin kita pada Allah, mengesahkan Allah. Itu hala tujuan. Itu 4,000 tahun dulu kita hanya dengan Allah, mengesahkan Allah roh kita. Bila masuk ke roh kita di dalam bumi, jasad kita di bumi, dah kita lupa ke perjanjian kita. Mengapa kita, Allah tu sayang, Allah tu nak kita selalu dengan dia. Merendah diri, Allah selalu bagi macam-macam perumpamaan.
Kita tak, kita lawan, kita macam-macam. Nantilah kita tangguhkan, kita buat tak dengar, kita pelekehkan orang-orang Allah bagi tahu. Kita persenda-sendakan ucapan tu. Kita rasa macam aman je. Padahal kita dah dapat istidraj tu. Istidraj tu maknanya Allah bagi kita nikmat supaya kita bertambah jauh dengan Allah. Kita tak sedar, kita ingat, oh Allah baik, Allah bagi nikmat. Sebenarnya itu semalang-malang manusia, dia dapat istidraj. Sebab perangai dia sini, bukan Allah. Kau dah memaksa Allah Ta'ala, Allah bagi supaya bertambah jauh. Allah nak selamatkan kau, tapi kau cabar-cabar Allah Ta'ala. Tak apa, kau ambil dulu. Nanti tunggu satu masa nanti. Jangan sampai jadi mereka menyesal kita nanti. Ya? Ni. Kesian dia Yahudi, dia tak akan biarkan kita, anak kita, cucu kita atau semua, dia akan pastikan sampai ke anak cucu cicit kita mana hidup, semua nak dibagi supaya dia boleh atur diri kita untuk masukkan sama-sama dengan dia ke tempat azab. Macam tu sekali perangai yang ada pada orang Yahudi tadi. Hati-hatilah. Besar ini saya cakap bukan 1-2 hari punya cerita. Ni cerita 100 tahun punya projek dia orang. Dia tak ada lagi macam perang dunia kedua, bom-bom kan, tak ada. Ada tu nanti dulu, tapi dia pakai bom yang lebih halus. Iaitu dia bom akidah kita setiap orang Islam. Sebab dia tahu orang-orang Islam nanti di arah timur, Nabi kata di belah Malaysia ni, tak timur, akan bangkit penolong penyokong kuat Imam Mahdi, Bani Fatah At-Tamimi. Jadi dia semana pun dia akan buat projek. 20 tahun dulu dia kata kita akan start 2020, kita akan start masukkan racun ni supaya tentera-tentera Imam Mahdi ni jadi lemah. Jadi dia punya agenda tu tadi. Jadi ini saya bukan nak menakut-nakutkan dah. Dan janganlah cuba nak maknanya kita saya cakap ni sebab saya kasih sayang, bukan saya nak tunjuk saya pandai. Saya kesian, saya sayang sebab kita, bangsa kita yang nanti dipilih oleh Allah menerusi mulut Nabi Muhammad SAW akan bangkit penolong-penolong Imam Mahdi nanti penghujung zaman di kalangan arah timur. Fatah At-Tamimi. Jadi kita ni, Yahudi pun percaya dia sampai dia buat projek nak serang kita. Kita tak yakin dengan kita. Macam mana? Kita kena yakin sebab apa? Allah tu dah pilih melalui mulut Nabi 1400 tahun lebih. Kita ni akan bangkitkan akhir zaman nanti. Kita jadi penolong. Jadi Yahudi tahu dulu, dia buat projek dia untuk hancurkan kita. Kita pula tak faham. Kita tak yakin kata Nabi, sabda Nabi Muhammad SAW. Sabda tu daripada wahyu daripada Allah. Kita dipilih, mengapa kita nak serahkan diri kita untuk hancur? Jangan. Sudahlah tu. Mana yang dah divaksin apa semua, pulihkan balik cepat. Kita kena bangkit. Bukan saya anti vaksin. Dah vaksin tak apa, pulihkan balik. Baca waqul ja'al haq wa zaqal batil batila kana zau. Hancurkan balik yang dah masuk dalam tu, hancur, lenyapkan ya Allah, lenyap. Supaya kita boleh bangkit balik, kita Bani Tamim, kita Bani Jawi ni yang akan dipilih oleh Allah melalui mulut Nabi SAW. Jangan kita sia-siakan. Ini peluang Allah bagi pada kita, untuk kita mendapat nikmat yang besar di sisi Allah. Bukan suruh kita putus asa, suruh frust, tak. Ini peluang Allah bagi pada kita tau, akhir zaman ni. Sama-sama kita berjuang sama-sama. Kita kena bersatu. Tak apa yang dah vaksin ke apa belum vaksin, sama je. Kita kena pulihkan balik. Jangan ada orang kata persengketaan yang dah vaksin ke belum vaksin. Sekarang kita kita Bani Tamim ni, kita Fatah At-Tamimi, Allah Ta'ala kata menerusi mulut Nabi SAW, yang akan membantu Imam Mahdi untuk melawan musuh kita, iaitu Yahudi dan Nasrani, iaitu tentera-tentera Dajjal nanti. Kita dipilih, mengapa kita pula tak sedar? Sudah dah vaksin ke belum vaksin, kembali duduk balik, betul-betul kita bincang, jumpa pemimpin-pemimpin kita, jumpa agung kita, semua jumpa balik kita sekarang ni. Macam mana nak
Kita matikan balik apa yang dah vaksin ni tadi. Sudah. Mana yang tak vaksin, matikan balik. Jumpa macam mana cara dia. Ada cara dia, Allah nak. Pasal memang kita yang dipilih. Jadi kita takkan termakan oleh vaksin-vaksin. Dia injek berapa 100 kali pun. Kita sedar je, kita minta pada Allah hilang balik benda tu. Sebab kita memang dah dipilih oleh Allah SWT. Kita ni yang akan melawan, menentang, jihad fi sabilillah, menjadi penyokong kuat, tentera kuat Imam Mahdi untuk membantu. Kita dipilih, sudah. Jangan lagi nak berdebat aku dah vaksin. Sudah. Kembali semua. Semua buat macam tu kembali nanti. InsyaAllah kita akan tahulah hala tujuan kita nanti. Kita beruntung dipilih oleh Allah. Bila Allah pilih kita, mengapa kita tak sahut? Kita nak siapa pilih lagi? Kan Allah dah pilih kita. Kita Bani Jawi, Bani yang akan bangkit untuk menentang musuh-musuh kita. Ya? Jadi jangan. Sudah. Jangan lagi kita nak berdebat, nak bergaduh-gaduh dia ni. Dah. Yang ulama'-ulama' pun sekarang kena sedar. Jangan kita rasa macam seolah-olah kita divaksin ni tadi, kita rasa macam inilah pilihan yang terbaik. Jangan. Kita dah vaksin sudah. Kita bertaubat. Kita sudah. Makna kita tahu dah ni agenda tak elok. Mana yang dah vaksin sudah. Kita sedar, kita minta pada Allah lenyapkan kana zahuqa. Sudah kembali pada Allah. Sudah. Dah jangan vaksin lain lagi dah. Sudah. Stop sekarang ni masanya untuk kita pulihkan siapa yang dah vaksin tu. Kita pulihkan. Kerana kita dipilih oleh Allah. Masih sempat lagi. Jangan kita turutkan besok ada vaksin lain lagi. Besok ada vaksin lagi. Bilanya kita nak selesai. Sedangkan racun tu makin kuat masuk. Kita masih lagi tak sedar kita dah dijadikan kita sebagai binatang-binatang. Ataupun lebih teruk pada binatang nanti perangai kita. Bila-bila dia nak mati kan senang dia kontrol daripada jauh. Sudah. Yang penting kita sedar. Saya bukan anti vaksin. Tapi dah kena vaksin tu sedar. Yang penting sedar. Aku tak bergantung pada engkau. Aku bergantung hanya pada Allah. Dah aku tak nak lagi. Sudah. Aku tak nak lagi. Sudah. Dua ni tak apa. Aku dah terlajak orang kata tak apa. Aku dah bertobat. Aku nak buangkan ya Allah. Bersih. Allah akan bersihkan balik. Kau jadi betul baka Nabi Adam yang semula jadi pula. Tak ada unsur-unsur lain dah. Dan kau tak mau lagi ikut jejak. Kita kena begitulah. Sudahlah. Orang Islam ni dia tak masuk lubang 2 kali. Orang mukmin ni. Sudah. Kita dah. Yang penting kita sedar. Masalah kita orang kita. Mengapa tak nak sedar lagi? Itu dah agenda dia. Kita tak faham lagi. Banyak apa tu sauda. Banyak benda lagi ni boleh. Dan orang yang dah kena injection tu kebanyakannya banyak yang mati. Banyak yang lagi teruk maknanya. Itu semua dia psiko dia mempengaruhi kita supaya percaya, supaya akidah kita tak percaya pada Allah. Ada orang cakap, oh tak apa kita ambil ni, yang penting kita yakin pada Allah. Tak boleh juga. Kakak tak ada benda lain ke? Kan ada benda lain. Sauda ada, madu lebah ada. Kan? Mengapa pula benda yang tak ada kena-mengena dengan herba-herba, benda-benda yang dalam tu kita dah pasti benda-benda tu banyak benda najis kotor. Nak ke kita rela masuk dalam? Lepas tu nak bagi anak-anak kita pula. Kalau kita tahulah bagi ni, lihat terus yang halus tu benda apa dalam tu. Kita tak nak, kita pun tak rela anak kita dibagi. Tapi kita rasa macam dah terpengaruh, dah terkena sihir apa ni tentera Dajjal Yahudi tu. Kita dah kena pukau, kita dah kena apa ni penipuan dia, cara halus dia main sihir tu. Sihir kimia dia panggil halus. Jadi kita pun rasa macam setujulah benda tu. Sedangkan dia pun tak bertanggungjawab apa-apa jadi pada kita selepas kita injek, betul? Jadi tak faham lagi. Saya tak tahulah nak cakap macam mana lagi. Saya cakap ni bukan saya marah. Saya cakap saya kesian. Kita bangsa Fatah Atami yang akan membela Imam Mahdi arah timur ni. Mengapa? Sudahlah tu. Sudah. Dan jet kita apa tahu. Sudah kembali kepada Allah. Susun balik strategi kita. Tu. Pakat-pakat semua dengan agung, dengan menteri kita. Sudah. Kita kena ramai-ramai rakyat kena. Kita tahu pemimpin-pemimpin kita tidak kena orang kata sihir-sihir tadi.
Yahudi dah lama dia kena sihir-sihir Yahudi pemimpin kita. Kan? Jadi kita kena, rakyat ni kena sedarkanlah. Dia tu naik sebab kita yang bagi dia gaji. Ke dia dapat gaji daripada orang lain? Kita lah rakyat, cukai-cukai apa semua bagi gaji kat dia. Tapi bila kita tak sokong dia, dia dapat gaji. Dia jangan belagak lah, jangan ikut kepala dia lah pemimpin tu. Apa je yang dia kesian kepada rakyat, kepada kita ni? Apa yang pemimpin tu tadi yang buat jasa kepada kita? Cuba kita fikirkan. Kita memikirkan sayang kepada rakyat kita dan selamatkan tauhid kepada Allah. Kita dihina, kita dicocok dengan berbagai-bagai fitnah. Kita dihina, kita nak selamatkan. Mereka apa? Berkutip duit, apa semua. Cara-cara yang salah. Yang kena kita yang cakap yang benar ni, kita yang kena. Apa yang jasa yang mereka buat? Cubalah rakyat kita ni fikir. Cuba fikirlah pendengar-pendengar saya. Cuba fikir, kita yang selalu berdoa tiap malam supaya rakyat kita selamat. Dapat naungan Allah. Dibentengi Allah. Dapat menolong Imam Mahdi. Kita nak selamat semua umat kita, bangsa Melayu kita. Tapi pemimpin kita apa jasa dia je? Dia merosakkan kita, dia menghancurkan kita. Dia disihir oleh orang atas, dia tak sedar. Kita rakyatlah, kita ramai-ramai kena bangkitlah. Kita jangan nak mengharap mereka. Kita kena bangkit ramai-ramai kita. Kita kena bangkit, kita kena selamatkan diri kita dan selamat yang lain. Adakah mereka berpuasa? Adakah mereka bangun tengah malam? Pemimpin-pemimpin kita doakan kita selamat, dapat pada Allah, dapat mentauhidkan Allah. Adakah mereka memikirkan? Tak ada. Yang ada kita orang-orang yang betul cinta kepada Allah, ikut jejak Nabi. Yang tiap malam berdoa minta selamat supaya rakyat kita selamat semua. Kita dihina, kita dicocok, kita dipinggirkan kita. Apa sebenarnya? Bukalah mata hati kita, minta Allah. Ya Allah, aku solat hajat 2 rakaat. Mintakan tunjuk kebenaran supaya aku boleh ikut kebenaran. Ya Allah, tunjukkan kepada aku yang salah tu salah. Biar aku boleh jauhkan lawan salah tu. Kita rakyat ada berdoa gitu. Dah pemimpin kita, dah keadaan dah kena sihir, dah kena tu banyak. Kita biarkan, kita rakyat kena bangkit. Kita kena berfikiran yang suci, bersih rakyat kita. Kita ni Bani Fatah At-Tamiyah akan menolong Imam Mahdi. Jangan persisirkan. Ini peluang, ini Allah anugerahkan kepada kita. Untuk kita boleh mendapat ridha Allah yang diharapkan dalam. Ini kita kena fahamlah. Jadi saya cakap jadi sebab saya sayang. Saya tak nak nanti saya ni bertanggungjawabkan. Mana saya ni siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi perasaan kasih sayang saya pada masyarakat Islam kita, Melayu kita di Malaysia. Saya tak sampai hati nak lihat anak-anak kita ni tadi daripada awal lagi dah dirosakkan dengan bom-bom yang dipanggil bom-bom yang halus ni, bom-bom sihir ni tadi. Hingga anak kita tak tahu nak mentauhidkan Allah. Anak kita tak tahu hala tujuan sebenar dihidupkan. Tak tahu, cuba tanya anak-anak, siapa tahu tujuan kita hidupkan untuk apa? Tak faham. Kita tahu cari duit, rezeki, senang, aman, kita ingat gitu. Padahal kita dengan Allah terputus. Padahal yang utamanya adalah kita nak mencari iaitu ridha Allah, kenal diri, kita nak ajak anak-anak kita ke situ. Tapi apa pemimpin kita, apa yang dia buat jasanya untuk mengajar anak cucu kita supaya mentauhid? Apa yang mereka pemimpin-pemimpin buat? Mereka akan bertanggungjawab nanti apa sebab rakyat kita, umat Islam jadi begini. Sebab sukatan-sukatan pelajaran yang dia bagi itu adalah bukan untuk mentauhidkan Allah. Ulama-ulama yang suk ni pun satu hal lagi tak patutnya menyokong ini, tidak mengiyakan lagi pula. Nanti bukan pemimpin itu disoali pada masa, tapi ulama tu dipanggil dulu. Mengapa kau biarkan pemimpin kau? Itu nanti jangan anggap mudah. Nanti saya mengingatkan pada diri saya dan juga pertama sekali yang Rasulullah takut tu bukan Dajjal dan tentera Dajjal, tapi Rasulullah takut adalah ulama yang suk di zaman tu. Terlalu busuk dan najis. Tu tadi. Bagi sisi Allah tadi, dia terlalu busuk dan najis. Dia lebih hina daripada Dajjal itu sendiri.
Jadi ingat. Saya ingatkan balik ulama-ulama ni, ingat. Ulama-ulama su' maksud saya. Bukan ulama-ulama yang betul Rabbani, yang kenal diri, kenal Allah, yang takut betul-betul pada, yang sentiasa setiap malam berdoakan kepada manusia untuk selamat, selamat, selamat. Membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Selamat, selamat, selamat. Bukan yang tak kisah, janji orang puji aku, janji aku dapat, janji aku nak ceramah dapat. Jangan fikir gitulah. Allah tahu apa ada dalam hati kau. Kau guna selindung dengan ayat Quran, dengan hadis sekalipun berapa tebal pun, tetap Allah tahu apa yang ada di dalam kolbun kamu. Dengar ulama-ulama. Jangan. Jaga ulama-ulama. Kamu itu adalah pilihan Allah. Tetapi bila kamu salah gunakan, kamu yang dulu ke depan akan ditanyakan. Takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya melepas diri, saya dah mengatakan, kita kena berkumpul balik. Jangan lagi cari siapa salah, siapa betul. Sudah bertaubat, bersihkan betul-betul diri kita, menyesal di hadapan Allah, kembali bersama-sama. Kita adalah manusia yang dipilih oleh Allah pada akhir zaman ini menjadi Fatah At-Tami, yang akan menjadi pembantu Imam Mahdi. Tak kira lah pembantu tu tak ramai, mungkin tak sampai 500, tetapi di belakang setiap sampai 500 tu ada mungkin ribu-ribu yang pengikut-pengikut. Jadi kita tak boleh jadi pengikut dia, jadi pengikut atas pengikut di belakang itu tadi. Jangan kita jadi penentang pula. Kalau kita teruskan ikut rencana-rencana Yahudi sekarang ini, kita akan menjadi penentang terus. Kita mati dalam kafir jahiliyah, wa na'udzubillah. Jadi itu hal tuju kita kena faham. Tolonglah, mari kita sama-sama bangkit. Kita memerlukan yang lain. Bukan boleh kita bergerak ni dengan seorang. Kalau seorang-seorang kita tak mampu, kita perlu juga yang lain-lain untuk sama-sama. Kita saling rohama ubainahum, kasih sayang sesama kita. Kasih sayang, tolak tepi dah, mana yang buruk tu jangan diingat lagi. Kembali kasih sayang balik pada kita, rangkul balik kita, duduk balik, kita bincang balik, kita tumpukan hala tujuan kita kepada penolong Imam Mahdi. Kita dah sampai kepada fasa yang ni tadi, fasa iaitu akhir zaman, dah betul-betul fasa yang maknanya untuk turunnya Imam Mahdi ni. Sedangkan Yahudi dah tahu dah, Dajjal dia punya bos dia, ketua dia nak turun. Dia dah siapkan lama dah. Kita mengapa? Apa yang kita siapkan? Kehancuran yang kita siapkan. Yahudi dia boleh, Dajjal nak turun dia dah. Sepatutnya dia lambat, kita kena cepat dulu. Sebab yang turun Imam Mahdi dulu, baru Dajjal. Ini Imam Mahdi turun dulu, Dajjal turun kemudian, Yahudi pula yang sambut dulu. Dengan apa ni, lembu merah dia nak sembelih, nak buat perhidangan, nak turun. Kita apa benda persiapan kita? Belaga lagi. Pasal vaksin punya pasal pun kita dah belaga, pecah dua dah lagi. Dah rosak lagi akidah lagi. Yang ni macam ni, yang dia macam sudah. Yang tu semua dah tolak tepi. Sekarang kita fikirkan semana pula, dah sudah tak usah ambil vaksin, dah sudah. Yang dah ambil vaksin sudah tobat, kembali hancurkan balik benda dalam badan tu. Kemudian kita tumpukan untuk kita nak mengikuti. Kalau Imam Mahdi turun waktu bila je, ni terlalu dekat sangat waktu dia, kita boleh bersama. Mati kita dalam keadaan ridha, itu janji Rasulullah. Siapa yang bersama dengan dia, mati dia ridha Allah, mati syahid. Itu kita punya, kita dosa banyak, ini peluang dia untuk kita nak tebus dosa kita dengan mati syahid. Tak Allah dah bagi kita special. Sambut, kenapa kita tak sambut? Yahudi sambut dah. Kita kenapa tak sambut Allah Ta'ala punya anugerah ni? Sambut Allah Ta'ala anugerah. Jangan kita tertipu, tertutup dengan sihir Yahudi lagi. Berapa lama dah disihir kita tutup. Buka Al-Fatihah, buka. Sudah. Ini aku dah melampau sangat ni, dah ikut rentak dia ni. Dah melampau sangat ni. Lepas satu dos. Bila nak selesai ikut dia ni? Sudah, dah aku buang. Mentah aku nak mati, biar mati. Begitu. Bukan ni, tak apalah. Lama-lama kau dah masuk dalam lubang biawak dah. Kau dah tak boleh gerak mana, aku dah tak boleh buat apalah. Jangan sampai jadi gitu. Sekarang ni boleh bergerak, bertindak, akal ni boleh fikir lagi, sudah. Hal tuju kita Allah Ta'ala. Hal tuju kita adalah ridha Allah. Kalau Allah hidup kita ridha, tak ridha Allah, apa ada guna, apa ada ertinya? Kita tak ridha Allah, apa ertinya? Sedangkan dia yang hidupkan kita. Dia yang beri kita makan, dia beri kita rezeki, dia bagi macam-macam nikmat dia bagi. Kita pula tak nak ridha dia.
makna tertipu betul kata. Kena sihir. Kita kena sihir tak rasa kita kena sihir. Kita ni dah dirubah jadi binatang, tak sedar kita rubah. Perangai kita dah jadi manusia jadian, kita tak jadi manusia insan kamil yang sempurna. Kita tak jadi gitu, kita rasa macam tenang-tenang je. Bahaya kita ni. Jadi macam mana kita nak pulihkan balik keadaan kita? Tak ada jalan lain adalah kita kembalilah kepada Allah. Ini masih ada nyawa kita. Kita tak tahu ni sekarang ni. Ini bergembiranya Yahudi ni tadi, dia dapat pecah-pecah belahkan kita. Dah jadi berderai lah. Last kali dia dapat hancurkan masjid kita adalah dia tak payah gunakan bom hancur masjid kita. Dia buat kita berderai-derai. 50 orang ni kat masjid, 40 orang, 30 orang. Dia boleh susun. Dia boleh momok-momokkan kita, dia boleh sihir kita. Dia hantar lagi virus ni, dia takut-takutkan mengisi media masa-masa ni. Dia buat takut-takutkan kita. Ni hari pula 17 orang ni boleh. Ni boleh tutup masjid pula. Dia boleh kontrol kita dah. Dia boleh kontrol kita. Kalau ikatan yang last kali dia boleh kontrol, iaitu solat, habis kita. Maknanya tak ada harga diri dah orang Islam sekarang. Sekarang dah masa ni kembali balik. Jangan tunggu lagi. Kalau tunggu lagi dia mudah nak hancurkan kita. Sekarang dah tentu hancur berderai dah kita. Kita tak nak satukan balik cepat, lagi nanti. Tak boleh buat apa kita dah. Sampai dia buat ni. Tak kerja tak boleh. Ni nak kerja kena pakai. Nak pergi masjid pernah ada. Kita tak rasa terhalang ke? Apa maksud Nabi SAW akan hantar ni? Kita terhalang nak buat ibadah. Terhalang sebab apa? Nampak? Mainan-mainan sihir ni tadi. Apa kena? Masuk pasar, masuk Imperium, boleh ramai-ramai, boleh. Masjid pula ada habis solat, bagi salam, doa cepat balik. Senang je dia arahkan kita. Tu. Kita tak nampak kita ini JAKIM lah, ini JAIS lah, ini Jabatan Agama Islam dah arahkan. Jabatan Agama Islam dia ikut arahan siapa? Cuba kaji balik. Mufti ikut arahan siapa? KKM ikut apa? WHO siapa? Tak faham lagi ke? Kita nampak yang kat JAKIM yang JAIS bagi. Kita tak nampak JAIS tu siapa? Mufti tu ambil fatwa dari mana? Salah sangat lah. Itu sebenarnya kalau benda salah ni tak payah kau bincangkan. Cuma kau yang degil. Engkau ada perasaan hawa, buangkanlah hawa nafsu. Sudahlah tu. Jaga-jaga engkau ulama. Engkau yang paling bahaya ulama su. Jaga-jaga engkau. Tu. Kalau ada dajjal, kalau ada ulama su, bunuh dulu ulama su. Tu sudah. Ini bukan saya suruh bunuh, maknanya maksudnya gitu. Bukan saya suruh bunuh, tapi itulah maksudnya. Kalau dulu orang kata kalau ada ular, ada apa? Bangsa satu tu, bunuh bangsa tu, jangan bunuh ular dulu. Sebab bukan benda maksudkan bunuh bangsa tu, belit dia tu. Jadi ulama-ulama su ni dia berbelit dia guna Quran, guna hadis, dia lebih bahaya lagi. Dia pakar Quran hadis, orang semua dah percaya dia. Bila orang dah percaya dia putar balik. Dia selindung di sebalik. Sebenarnya dia sendiri nakkan sesuatu ganjaran daripada. Kalau dia betul-betul kepada Allah, dia takkan. Dia takut pada Allah. Tak betul dia tetapkan, tak betul, tak boleh ejas. Ini bukannya apa barang-barang boleh ejas-ejas ni tak. Ini hukum Allah ni kita kena betul-betul. Yang hak kena hak, yang batil tak batil. Tak ada jalan yang hak, boleh tak kita cari jalan boleh dia jadi apa, boleh pula. Mana boleh. Yang hak tetap hak, yang batil tetap batil, mana boleh. Malam dengan gelap itu kita boleh bezakan. Kan? Malam gelap dengan siang hari kita boleh beza. Tapi kalau kita tak dapat nak bezakan, itu mana menipu lah tu. Siang kita kata malam. Mana malam lah kita tutup, kau pun tutup mata apa? Kau buat ajar orang supaya cuba kau tutup mata kan malam kan. Ya Allah. Jangan jadi kita pulanglah balik. Saya cakap ni bukan saya marah dengan siapa-siapa. Kita beruntung dipilih oleh Allah penghujung zaman ni jadi Fatah At-Tamim, penolong Imam Mahdi. Yahudi bangga bos dia Dajjal turun, disambut sebelum turun disambut, dia meraihkan dia dapat jadi mengikut.
yang batil tu dia boleh gembira, engkau yang kebenaran ni pula mengapa engkau tak boleh gembira yang Imam Mahdi nak turun kau nak ikut? Kan nampak sangat kebodohan tu, nampak sangat kejahilan kita dah dihina sihir, kita dah kena tipu dengan permainan dunia di hawa nafsu. Kembali, tak apa, kembali sudah, masa ada lagi ni, kembali. Jangan sampai ni bila-bila dia. Ini tinggal Allah bagi kekuatan hidayah petunjuk, cepat naik bas, cepat sampai sama-sama kita kumpul, cepat kasih sayang balik. Jangan cari dah permusuhan, tak ada. Dengan ulama kan dah tak apa. Semua ulama pun kembali, ulama suk ke kembali balik. Jumpa dengan YDP yang Di-Pertuan Agong, jumpa kita bincang dengan menteri-menteri balik. Ini yang dibincangkan sebenarnya patutnya. Menyatukan balik, bukan mengikut WHO terus ikut habis kita. Tak ada jalan penyelesaian, malah kehancuran nanti. Lagi kita dalam keadaan kita ikutkan, mati kita macam mana keadaan kita mati? Kafir jahiliyah punya jenis mati, ya Allah. Tu. Rasulullah kata tolong bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, Nabi Rasulullah tu sayang kita. Dulu lagi dah pesan. Kita terpilih, kita jangan ingat kita ni malang, kita terpilih. Sudah masih ada kita terpilih jadi pengikut Imam Mahdi. Kita dapat ridha Allah. Nombor satu, kita nak ridha Allah. Allah tak ridha kita ikut Yahudi punya cara, sebab dia membawa kita kepada kehancuran. Allah sayang kita. Ya, Yahudi guru dia siapa? Dajjal. Dajjal guru dia siapa? Iblis laknatullah. Memang aku yang ciptakan iblis, supaya kau kenal itu watak batil. Bukan aku suruh hina dia. Memang dia tu dah memang hina. Biar aku tak suruh hina. Jangan ikut. Supaya kau dapat membezakan mana yang perjalanan Nabi-Nabi yang aku ridha. Siratal ladzina an'amta alaihim, Nabi-Nabi, orang-orang soleh, orang siddiqin, orang syuhada yang berjuang di jalan Allah, tu yang kau kena ikut. Bukan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan iblis, jalan Yahudi laknatullah, bajal. Yang sekarang kau ni masih, Nabi dah cakap jangan berbincang dengan orang Yahudi. Berbincang punya, engkau bukan berbincang lagi, engkau ikut. Ya Allah. Tak faham juga lagi. Kau dah bukan bincang, Nabi kata jangan bincang. Kau bincang lepas tu ikutlah. Hancurlah kau. Tu. Sudah dah tarik, sudah perbincangan dengan dia tak ada dah. Kita dah pakai kita. Dia takkan dapat tewaskan kita, sebab selagi kita pegang pada, sama-sama pegang pada Allah. Sebab Allah dah janji kita yang akan jadi penolong. Kita akan melawan, menentang mereka hingga mereka hancur. Kita menang nanti. Tapi kalau kita masih lagi ikut cara dia, kita takkan menang. Kita yang berjaya, Allah akan redha pada kita. Tapi kita jangan ikut dia. Tapi sekarang kita ikut dia, Allah dah pesan pada mulut Nabi, jangan. Bincang pun jangan. Kembalilah saya cakap. Masih ada peluang ni kita. Allah dah berjanjikan kita ni manusia pilihan pada penghujung zaman. Fatah Atami akan mengikut wakil Allah SWT yang akan memakmurkan menyelamatkan bumi. Untung kita jadi apa? Kita dipilih, jangan. Sama-sama bang. InsyaAllah saya rasa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama menceritakan, mendengar penceritaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, serta apa yang berbincang pada petang ini, iaitu bagaimana kita nak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah sampai duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan diperlihatkan. Bila kita dah qadar rabbuka alla ta'budu, itulah yang Allah Taala perlihatkan. Sebenarnya dah nyata dah sebenarnya peperangan yang dah berlaku sekarang ni. Jadi kita kena bangkit, seperti yang diperbincangkan tadi, seperti yang diceritakan tadi, dengan kalam Allah tadi. Jadi kita dengar dengan pendengaran Allah, jangan kita dengar dengan pendengaran diri kita. Nafikan diri kita, dengar betul-betul dengan pendengaran Allah. InsyaAllah kita akan dapat yang dikatakan hidayah Allah SWT, rahmat Allah SWT. Jadi kebangkitan
Fattah Tamimi ni, iaitu yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah menyatakan dalam hari yang Rasulullah bagi tahu, Rasulullah bagi tahu dah, dan Yahudi pun tahu kumpulan-kumpulan Fattah Tamimi ni, Bani Tamim ni. Jadi negara kita ni dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mengapa kita ikut jejak langkah Yahudi tadi tu? Mengapa? Jadi macam mana yang diperbincangkan tadi, kita sekarang ni Allah Ta'ala dah beri peluang kepada kita bertaubat, kembali kepada sistem Allah SWT. Jangan ikut sistem Yahudi, kita ikut sistem Allah sekarang ni. Kepada mereka yang baru mendengar ni, kita ikut sistem Allah SWT, minta dengan Allah SWT. Allah Ta'ala tu Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kita memohon kepada dia, kita mohon, di mana silap kita, kita mohon dengan di mana kekurangan kita, kita mohon dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan terletak kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk jadian tadi yang dikatakan tadi tu. Bahayanya kita kalau kita ikut ke situ. Semua orang akan pasti kullu nafsin zaikatul maut, pasti. Tapi adakah mati kita tu dalam keadaan mengesahkan Allah? Itu dia, itu persoalannya. Kita nak benda ni, kita biar kita letakkan diri kita ni betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mati kita ni dalam keadaan mengesahkan Allah, iaitu hidup di sisi yang maha hidup. Hidup di sisi yang maha hidup. Tak ada diri kita. Jangan letakkan pengakuan diri, tak ada, memang tak ada. Semua letakkan yang sebenarnya keesaan sahaja. Itu sebenarnya, itulah kekuatan yang dikatakan, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga rahmat Allah mendahului kita semua. InsyaAllah kita sentiasa berdoa, rahmat Allah, hidayah Allah, yang dikatakan Fattah Tamimi tu, kitalah wakil-wakil dia. InsyaAllah, perkuatkanlah insyaAllah. Saya doakan insyaAllah. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang diucapkan oleh saudara kita tadi, pada qalbun, kalimat Rabbi, kalimat kudus, suci, sama-sama kita amaliyahkan, akhlakkan dalam kehidupan kita, yang datangnya daripada kesucian, pada khatir Rabbani, lintasan dari Allah SWT. Jadi saya rasa cukup apa yang dipesan tadi. Semua kita ingat satu cerita lah, di mana banyak di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi jadi khalifah, datang banyak sahabat-sahabat Nabi menceritakan tentang ayat-ayat Allah yang bersangkutan dengan iman dan istiqamah. Ayat tu, jadi dia orang banyak bincang pada waktu zaman khalifah. Jadi khalifah Abu Bakar ni dengar banyak yang menafsirkan, Allah suruh beriman dan juga tetaplah kamu, maknanya istiqamahlah kamu. Jadi dia orang menafsirkan banyak-banyak lah. Istiqamah tu maknanya dia orang kata buat solat tahajud hari-hari, beramal sedekah hari-hari, berpuasa, macam-macam, banyak yang dalam pada waktu tu mengeluarkan pendapat. Sampai kepada pengetahuan Abu Bakar, orang bertanya gitu, Abu Bakar kata, apa yang kau ucapkan tadi tentang iman dan tadi tetaplah istiqamah, melakukan kebaikan, maka kamu cakap tu tak kena pada landasan dia. Ada zaman tu memang hebat-hebat, zaman sahabat Nabi semua kan. Abu Bakar boleh tegur lagi, kamu tak letakkan kepada tafsiran tu pada tempat yang betul. Walaupun diorang tu sahabat-sahabat Nabi juga, tapi Abu Bakar lebih menunjukkan tepat dia di mana lah. Sahabat-sahabat lain kata, wahai Abu Bakar Siddiq, dia kata, makna iman tu dulu kau harus percayai, kerana iman tu dan tadi yang nak dijagai baru dapat istiqamah.
Kerana iman tu adalah tadi engkau memegang la ilaha illallah hingga engkau terus menerus mengesakan Allah. Itulah istiqamah dia kata. Bukannya perbuatan kau lakukan solat tahajud. Bukan saya kata tak boleh, tak betul. Tapi itu bukan istiqamah yang betul. Istiqamah yang asliah dia adalah iman kau tadi. Allah Ta'ala kata beriman dan istiqamah. Iman tu adalah menjaga jangan sampai engkau merasa ada diri engkau lagi. Ada merasa macam seolah-olah ada kepentingan lain lagi. Tak, iman tu maknanya engkau kena bereskan dulu. Baru kau tahu istiqamah tu kat mana nak jaga dia. Bukan nak jaga dia dengan banyak ibadah tengah malam. Bukan saya cakap tak betul. Itu bukan nak jaga iman. Iman tu sendiri adalah engkau jangan berpaling lagi kepada diri engkau. Engkau meneguhkan terus menerus yang esanya Allah. Itu kau teguhkan tu lah istiqamah. Sayyidina Abu Bakar pecahkan dari situ. Kita orang kita tidak mementingkan banyak ilmu. Bukan saya cakap ilmu tak. Tapi Abu Bakar dah kata iman tu tadi, itu kau tahu, kau faham, kau jaga itulah istiqamah. Baru kau boleh jaga yang lain-lain. Tapi bila iman kau keterlupa, nak Allah Ta'ala kata permulaan perkataan tu iman baru istiqamah. Kau tak jaga iman, kau terus ambil istiqamah. Kau fikir istiqamah tu yang lain-lain. Bukan yang iman jaga tu istiqamah, Allah Ta'ala kata. Abu Bakar kata. Nampak? Kita ingat tafsiran kita dah tepat dah. Kita dah. Belum. Abu Bakar Siddiq tadi membetulkan balik. Kau kecoh-kecoh punya lama kan? Abu Bakar tunjukkan yang betulnya tadi. Ini sebenar istiqamah. Nampak? Jauh daripada pengetahuan orang. Kita jangan ingat pengetahuan kita betul. Sebenarnya kita kena jaga Allah. Apa pun bukan sesuatu amal yang kita sandarkan. Kita rasa itu dah kita istiqamah. Aku 20 tahun tahajud, 30 tahun. Itu bukan tempat istiqamah. Jangan salah faham. Bukan saya kata tak boleh buat. Abu Bakar kata istiqamah tu kau terus mengesakan Allah tanpa ada sedetik pun merasa ada diri. Ya Allah, nampak perkataan orang yang takut dia. Sampai Abu Bakar ni orang yang paling takut. Dia punya dosa 30 tahun dulu tu dia ingat sampai bila dia tak buat lain dosa apa. Sentiasa mengesakan Allah je Abu Bakar ni. Nampak tu. Dia yang kenal. Dia dekat sekali dengan Rasulullah kan. Dia tahu. Itu jawapan dia. Dia macam tu kita nak buat Sayyidina Ali pun gitu juga. Tu. Jadi kita kena pegang betul. Istiqamah tu adalah pegang tauhid. Pegang. Jangan sampai ada rasa kedirian lagi. Itulah istiqamah. Istiqamah jaga yang tu. Baru yang lain tu. Yang lain kita istiqamah, jangan kita berhenti, nanti kita buat. Ya berhenti, mana boleh istiqamah. Tapi yang nak istiqamah ni yang susah. Yang iman ni tadi. Yang kita sentiasa ada nak rasa diri kita, ya Allah. Itu nak diistiqamahkan tu. Ada rasa kedian, ya Allah tolong ya Allah. Aku dah rasa ada aku, ya Allah tolong ya. Aku dah fikir muka-muka nak nyembah memori aku dulu-dulu pula, ya Allah. Mula, tolong ya Allah, leburkan aku balik ya Allah. Gitu. Itu jaga istiqamah yang tu. Itu ala tuju kita maknanya. Itu nama iman ni kata. Baru boleh istiqamah yang lain. Kalau ini tak jaga, kau mana istiqamah yang lain pun takkan nama istiqamah nama dia. Abu Bakar kata. Mari kita sama-sama ya, kita insya-Allah. Ya, terima kasih perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan. Afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.